Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi sejarah tahun 6, Kita Rakyat Malaysia, Unit 4, Masyarakat Malaysia. Mata pelajaran sejarah, tema atau tajuk 11, Kita Rakyat Malaysia. Standard kandungan 11.1, Kaum dan etnik di Malaysia. Standard pembelajaran 11.1.4 menjelaskan permainan tradisional masyarakat Malaysia. K11.1.7 menilai kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian tradisional masyarakat Malaysia. Objektif pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat 1. Mengetahui kaum dan etnik di Malaysia. 2. Memahami kaum dan etnik di Malaysia. 3. Menerangkan tentang kaum dan etnik di Malaysia. 4. Menguasai maklumat mengenai kaum dan etnik di Malaysia. 5. Membuat penilaian tentang kaum dan etnik di Malaysia. Akhir sekali yang keenam, menjelaskan permainan tradisional masyarakat Malaysia. Baiklah, kita pergi kepada pelajaran kita pada hari ini, iaitu Unit 4, Rakyat Malaysia. Permainan tradisional masyarakat Malaysia. Dalam masyarakat Malaysia, permainan tradisional merupakan aktiviti yang dijalankan untuk mengisi masa lapang. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, sepak raga menjadi permainan tradisional masyarakat. Antara permainan tradisional lain ialah seperti gasing, layang-layang dan congkak. Aktiviti permainan tradisional ini bukan sahaja dapat mengisi masa lapang, malahan dapat merapatkan hubungan antara penduduk. Jika kita rujuk di halaman 86 buku teks sejarah tahun 6, permainan tradisional masyarakat Malaysia dibahagikan kepada 3 kategori. Jadi kita lihat di sini, yang pertama ialah permainan anjung. Dimainkan di anjung rumah atau di dalam rumah. Kedua, pergerakan yang terbatas. Kemudian contohnya batu seremban, congkak, weki, dam haji, tayam, dan ziangki. Seterusnya, permainan halaman. Permainan halaman memerlukan kawasan yang luas, pergerakan yang lincah dan aktif. Contohnya, tating lawi, ketinting, gasing, sepak raga, kabadi, tibau, dan sepak manggis. Seterusnya, permainan lasak. Permainan lasak memerlukan kawasan lapang yang luas, pergerakan yang lincah, aktif, dan lasak. Contohnya, main waw, mandi sungai, dan menarik upih. Mula-mula sama-sama kita fahami tentang permainan anjung. Permainan anjung yang pertama ialah batu seremban. Batu seremban dikenali juga dengan nama selambut. Permainan ini sering dimainkan secara berpasangan atau berkumpulan. Alat permainan ini terdiri daripada batu atau objek kecil yang lain berbentuk bulat. Permainan ini dapat mengeratkan persahabatan. Seterusnya kita lihat permainan anjung yang kedua, iaitu congkak. Permainan congkak wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.
Permainan ini dimainkan secara berpasangan. Dahulu, lubang congkak dibuat di atas tanah. Biji congkak pula ialah biji getah atau batu-batu kecil. Tapi kini, congkak diperbuat daripada kayu atau plastik dengan biji congkaknya daripada guli. Permainan ini membentuk interaksi yang baik. Seterusnya, yang ketiga, permainan Weki. Permainan berpapan ini dimainkan oleh dua orang. Permainan ini hanya menggunakan biji-biji berwarna hitam dan putih sebagai penanda. Objektif permainan ini adalah untuk menguasai kawasan papan yang lebih besar daripada lawan. Permainan ini kaya dengan strategi apabila pemain berganti-ganti meletakkan biji hitam dan putih di atas persilangan grid garis. Jadi kita cuba fahami ketiga-tiga jenis permainan anjung yang terdapat di sini ya. Baiklah murid-murid, permainan anjung yang seterusnya ialah dam haji. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Dam haji memerlukan buah dam dan papan permainan yang berbentuk segi empat sama. Setiap buah dam boleh bergerak secara sending ke petak warna yang sama ada ke kiri atau ke kanan. Buah dam yang berjaya sampai di hujung papan lawan dikatakan naik haji dan boleh bergerak bebas. Permainan ini masih kekal sehingga kini dan berjaya memupuk kemesraan. Seterusnya, permainan tayam atau paramapadam. Permainan ini sama seperti permainan dam ular. Lazimnya dimainkan oleh 2 hingga 4 orang. Pemain akan bergerak mengikut angka buah dadu yang dilemparkan. Permainan ini dapat memupuk kemesraan. Kemudian, permainan Xiangqi. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Permainan ini juga dikenali sebagai catur Cina. Permainan ini mengajar kita bertindak dengan bijak kerana pelbagai strategi perlu digunakan. Strategi ini dapat meningkatkan daya pemikiran pemain. Sekarang kita pergi kepada kategori kedua iaitu permainan halaman. Permainan halaman yang pertama di sini ialah tating lawi. Permainan ini turut dikenali sebagai capteh, sepak bulu ayam atau jambak lawi. Tating diperbuat daripada 3 atau 4 helai bulu ayam yang diikat pada kepingan getah atau kertas tebal. Kemenangan dikira berdasarkan tatingan terbanyak. Seterusnya kita lihat permainan yang kedua iaitu ketinting atau ting-ting. Permainan ini biasanya dimainkan oleh kanak-kanak. Gelanggang permainan dibuat dengan cara melukis petak-petak yang bersambung di atas permukaan tanah. Setiap pemain mestilah memiliki penanda masing-masing. Permainan ini dapat mengeratkan persahabatan. Seterusnya, permainan gasing. Jadi, gasing merupakan permainan yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Malaysia. Jadi, gasing dimainkan dalam 2 cara, iaitu gasing uri ataupun gasing pangkah.
Gasing uri biasanya dimainkan untuk melihat dan menguji ketahanan gasing berpusing. Gasing yang mampu berpusing lama dikira sebagai pemenang pertandingan. Gasing pangkah pula dimainkan secara individu atau berkumpulan. Caranya dengan memangkah gasing kumpulan lawan supaya gasing pihak lawan pecah atau berhenti berpusing. Dalam permainan gasing, terdapat 5 langkah utama, iaitu melilit tali, melilit gasing, memusing gasing, memangkah, dan mengangkat gasing. Permainan halaman yang seterusnya, Kabbadi atau Sadu Gudu. Kabbadi ialah permainan laman bagi kaum India. Permainan ini dimainkan oleh 2 pasukan. Satu pasukan akan menghantar penyerang kepada pihak lawan. Penyerang tersebut perlu menahan nafas dan melaungkan perkataan Kabbadi. Penyerang juga perlu menyentuh salah seorang pemain pihak lawan. Pemain yang berjaya disentuh akan tersingkir. Mereka yang benar-benar lasak dan cergas serta mempunyai kekuatan fizikal sahaja mampu bermain kabbadi. Seterusnya, permainan tibau. Permainan tibau dimainkan ketika Pesta Kaul, iaitu perayaan selepas musim menuai yang diraikan oleh etnik Melanau, Sarawak. Tibau dibina daripada beberapa batang buluh atau pokok nibung atau kayu keras. Tibau berbentuk rak atau pemidang yang bertingkat-tingkat dan berbentuk piramid. Kebiasaannya, ketinggian tibau ini antara 8 hingga 10 meter dan dibina dalam keadaan yang condong di atas tanah yang rata. Terdapat juntaian tali daripada rotan dan akan diayun seperti sebuah buaian. Kedua-dua bahagian ini perlulah dibina dengan kukuh demi keselamatan pemain. Pemain akan melompat secara bergilir-gilir ke atas tibau sehingga tibau tidak boleh berayun lagi. Baik, yang terakhir ialah sepak manggis. Bukan sepak buah manggis, sepak manggis. Sepak manggis terkenal dalam kalangan etnik Bajau di Kota Belud, Sabah dan diadakan ketika majlis keramaian. Pemain berdiri di dalam bulatan menghadap satu sama lain dan cuba menjatuhkan satu kotak yang dihias dengan kertas berwarna-warni. Kotak ini digantung pada tiang buluh setinggi 10 meter. Pemenang dihadiahi wang, barangan atau makanan yang terkandung di dalam kotak tersebut. Selain memeriahkan majlis, permainan ini mampu mengeratkan persahabatan. Jadi ini antara permainan halaman yang kita boleh mainkan di negara kita. Jadi dimainkan oleh masyarakat Malaysia. Baiklah murid-murid, sekarang kita pergi kepada kategori yang ketiga, iaitu permainan lasak. Permainan lasak yang pertama di sini ialah wow. Pada kebiasaannya, wow dimainkan oleh 2 orang, iaitu seorang akan memegang wow dan seorang lagi disebut juru anjung yang memegang tali. Apabila angin bertiup, tali akan ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik talinya sehingga wow tersebut terbang tinggi di udara. Wow dimainkan di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, dan Johor sebagai satu rekreasi. Walau bagaimanapun, di negeri-negeri lain pun memang ada dimainkan wow sekarang.
Reka bentuk wow selalunya bermotifkan awan larat dengan pelbagai warna yang menarik. Seterusnya, permainan tarik upih. Kita boleh lihat di sini permainan tarik upih dijalankan. Tarik upih dimainkan dengan menggunakan upih pinang tua. Daunnya akan dijadikan hulu atau tempat untuk menarik upih tersebut. Permainan ini dimainkan secara berpasangan. Salah seorang akan menjadi tukang tarik dan seorang lagi duduk di atas upih. Jadi seronok permainan ini ya murid-murid. Seterusnya, yang terakhir kita lihat contoh di sini ialah mandi sungai. Aktiviti mandi sungai memerlukan kemahiran berenang dan menyelam. Kanak-kanak akan bermain kejar-mengejar di dalam air. Kanak-kanak akan memanjat pokok-pokok besar di tepi sungai untuk terjun ke dalam sungai. Jadi kalau dahulu mandi sungai ini merupakan permainan yang sangat disukai oleh kanak-kanak. Baiklah murid-murid, sebagai kesimpulannya, permainan tradisional juga dapat mengukuhkan perpaduan, menggalakkan kerjasama, mempamerkan kreativiti, dan meningkatkan kesabaran. Selain itu, permainan-permainan ini juga menggalakkan kita berfikir, berani ke hadapan, dan seterusnya pandai bergaul sesama rakan dan masyarakat. Baiklah murid-murid, sebelum kita berakhir, kita lihat tugasan. Jadi murid-murid boleh cuba membuat tugasan ini dan boleh menghantar kepada guru mata pelajaran masing-masing. Tugasan di sini ialah cipta satu peralatan permainan yang kreatif menggunakan bahan terbuang atau sumber alam. Jadi murid-murid boleh cuba mencipta satu peralatan permainan yang kreatif menggunakan bahan terbuang atau sumber alam yang terdapat di persekitaran kita. Jadi, cikgu harap murid-murid faham apa yang telah kita pelajari tadi. Sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Semoga kita akan berjumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Sekian, terima kasih.